Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua, nak break? Okey, hari ni kita akan belajar topik pertama dalam asas sains komputer tingkatan 2 iaitu sistem nombor perlapanan. Okey, apa khabar semua? Sihat ke? So, hari ni cikgu akan tunjukkan macam mana kita nak aplikasikan sistem nombor perlapanan ni dalam pelajaran asas sains komputer kita pada hari ini. Okey. Macam cikgu cakap tadi, cikgu nak tanya kita nak belajar apa hari ini? Alright, dalam topik ini kita akan membincangkan sistem nombor perlapanan dan juga penukarannya. Selain daripada itu, kita juga akan belajar fungsi sistem perlapanan ni dalam penukaran kod ASCII. Okey, nanti cikgu akan tunjuk pada slide seterusnya. Okey, dalam topik ini kita akan bincang sistem nombor perlapanan dan penukarannya. Okey, kat sini cikgu just letakkan nombor sahaja tau. Maksudnya kalau nombor 10 ni, maksud cikgu sistem perpuluhan. Kalau nombor 8, sistem perlapanan. Kalau nombor 2, sistem perduaan. Okey. So hari ni kita akan belajar sistem perpuluhan tukar kepada sistem perlapanan. Sistem perlapanan tukar kepada sistem perpuluhan. Sistem perlapanan tukar kepada sistem perduaan. Dan sistem perduaan tukar kepada sistem perlapanan. Kita akan belajar cara-cara nak tukarkannya. Okey. Seterusnya, dalam topik ni, kita juga yang macam cikgu cakap tadi, kita akan bincang sistem kod ASCII, penukaran pengekodan ASCII kepada nombor perlapanan berdasarkan aksara yang diberi dan juga hubung kait antara nombor perlapanan dengan kod ASCII dalam bahasa mesin. So macam mana fungsi sistem perlapanan ni dalam kod ASCII, kita akan tengok. Lepas tu, kita akan belajar macam mana nak tukar kod ASCII ni kepada nombor perlapanan. Macam kita tahu kod ASCII tu adalah aksara. Aksara tu apa? Adalah huruf. Okey, so nanti kita akan belajar macam mana kita nak tukar huruf-huruf ni kepada nombor perlapanan. Okey, next. Ingat lagi tak topik bab 2 perwakilan data dalam buku Asas Sains Komputer tingkatan 1. Alright, cikgu akan refresh balik dia punya subtopik saja. So make sure awak ingatlah apa yang awak dah belajar dulu masa tingkatan 1 akan digunakan balik masa tingkatan 2 ni. Okey? Alright, so dalam tingkatan 1 tahun lepas awak dah belajar nombor perduaan dan juga nombor perpuluhan. Apakah nombor perduaan dan apakah nombor perpuluhan? Semua boleh jawab kan? Semua dah tahu kan? Okey, macam mana awak tukar dari nombor perduaan kepada nombor perpuluhan? Ingat nombor yang cikgu tulis tu. Lepas tu, macam mana awak tukar nombor perpuluhan kepada nombor perduaan? Okey, the next one is macam mana awak buat penambahan dan penolakan dua nombor perduaan. Yang tu kena ingat cara-cara dia. Seterusnya, penambahan dan penolakan dua nombor perduaan dalam menterjemah aksara pengekodan ASCII. Okey, so cikgu dah anggap awak ada asas yang kukuh dalam nombor perduaan, nombor perpuluhan, macam mana awak buat penambahan dan penolakan dan juga apa dia? Yang last kali tu penambahan dan penolakan dua nombor perduaan dalam menterjemah aksara. Siap, awak dah boleh terjemah dah melalui proses penambahan dan penolakan nombor perduaan untuk kod ASCII tu. Okey? Alright. Seterusnya, apakah itu sistem nombor perlapanan? Okey, sistem nombor perlapanan tu dia adalah sistem asas 8 ataupun sistem nombor oktat. Kalau awak nak lagi senang faham, sistem nombor perlapanan ni dia bermula daripada digit 0 hingga 7. So cuba awak kira, 0 daripada 7 tu ada berapa digit? Ada 8 kan? So kat situ kita tanamkan dalam minda kita. Dekat situ kalau sistem nombor perlapanan dia bermula pada huruf 0 hingga mula dari nombor 0 hingga nombor 7. Okey.
Sistem nombor ini digunakan mewakili nombor perduaan yang bertindak sebagai bahasa mesin. Okey, bahasa mesin tadi kita dah faham kan? Dia bahasa mesin adalah nombor perduaan. Okey. So sistem nombor perlapanan ni digunakan untuk gantikan apa sistem perduaan tu, sebab nombor sistem perduaan tu kan panjang kan. Kalau sistem perlapanan ni dia akan pendekkan sistem nombor perduaan tu dalam sebagai bahasa mesin lah. Alright. Paling banyak sistem nombor perlapanan ni paling banyak digunakan sebab penukarannya yang mudah dari sistem nombor perduaan dan sebaliknya. Seterusnya, nombor perduaan yang panjang dapat diwakili oleh nombor perlapanan yang lebih pendek dan kemas. Macam cikgu cakap tadi lah, nombor perduaan tu apa dia? Digit dia kosong dengan satu je kan? Kalau nombor perlapanan ni dia lagi pendek. So dalam satu aksara tu, kalau ikut kod ASCII kita, panjangkan nombor perduaan dia. Kalau nombor perlapanan lagi pendek. Dia bukan terdiri daripada digit kosong dan satu. Dia ada digit lain. Okay, nanti kita tengok Alright, seterusnya. Okey, ini perbezaan antara nombor perlapanan dan nombor perpuluhan. Ingat nombor tu Kalau 8 perlapanan, kalau 10 perpuluhan. Okey. Sistem nombor perlapanan adalah sistem asas 8. Dia sistem nombor oktal, digit dia 0 hingga 7, ditanda dengan subskrip 8. Okey, kalau kita nak buat kira-kira nanti subskrip dia adalah 8. Okey. 8 apa? Kuasa kosong ke, 8 kuasa 1 ke, 8 kuasa 2 ke, tu kita guna 8. Nilai tempat dia adalah 1, 8, 64, 51 dan seterusnya lah, berdasarkan pada subskrip dia tadi. Kalau macam 8 kuasa kosong sama dengan 1, 8 kuasa 1 sama dengan 8, 8 kuasa 2 sama dengan 64. Okey. Sistem asas 10 dia adalah sistem nombor desimal bagi sistem nombor perlapanan ni. Okey, kita sambung. Sistem nombor desimal dia panggil. So sistem perpuluhan ni pilihan digit dia daripada 0 hingga 9. So kalau kira 0 hingga 9 ada 10 digit kan? Okey, jadi tu betul. Dia ditanda dengan subskrip 10. So 10 kuasa 0, 10 kuasa 1, 10 kuasa 2. So jadilah nilai dia. Nilai tempat dia 1, 10, 100, 1000 dan seterusnya. Okey. Kita tengok. Yang ni awak boleh tengok kan? Kat dalam ni penukaran nombor perpuluhan kepada nombor perlapanan. Kat sini cikgu ambil contoh dari buku teks supaya senang awak nak ingat kan. So dia dah bagi tahu dah kat situ macam mana dia nak tukar nombor perpuluhan 2266 nombor perpuluhan kepada nombor perlapanan. So langkah-langkah dia kita gunakan dengan bahagikan dengan nombor 8. Bahagikan dengan 8. So seterusnya kita akan ambil baki dia. So baki dia tu akan jadi nombor perlapanan. So langkah pertama kita tengok nombor berapa yang diberi. Okey, kalau nombor tu lebih besar dari 7 maka bahagikan dengan 8. Seterusnya hasil bahagi pertama dan bakinya dicatatkan. Macam contoh ni lah. 2266 bahagi dengan 8, kita dapat berapa hasil dia dan kita catat baki dia. Seterusnya, langkah 2 dan 3 diulangi sehingga hasil bahaginya tidak boleh dibahagi lagi. Sampai ke bawah ni, awak tengok kita tak boleh nak bahagi dah. Bahagi 4 bahagi 8 tak boleh kan? So tinggal baki dia kosong. Dan jawapan dia kosong. Baki dia kita dapat 4. Jadi yang akhir sekali kita akan tulis semula hasil baki yang tercatat dari bawah ke atas. So kita mula daripada huruf 4 ni. Nombor 4 ni. 4, 3, 3, 2. So baki yang dibaca dari bawah ke atas akan menghasilkan nombor perlapanan iaitu 4, 3, 3, 2 nombor perlapanan. Macam tu. Okey. Okey, ni vice versa pula. Maksudnya daripada nombor perlapanan kepada nombor perpuluhan. Cara dia, darabkan digit dalam nombor perlapanan dengan nilai tempat nombor perlapanan. Okey, maksudnya, kat sini dia bagi nombor 651, nombor perlapanan dia. So, kita tulis dulu digit nombor perlapanan tu. Maksudnya 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2 untuk dapatkan nilai tempat dia kan. Okey, 8.0
nilai tempat dia 1. 8 kuasa kosong nilai tempat dia 1. 8 kuasa 1 nilai tempat dia 8. 8 kuasa 2 nilai tempat dia 64. Jadi kita mula daripada kanan, nombor 1 daripada 651 ni, 1 nilai nombor pelapanan, kita darabkan dengan nilai yang tadi, 8 kuasa kosong tu, 6 dengan 1 kan. So 1 darab 1, 5 darab dengan 8, 6 darab dengan 64. Jadi jumlah yang kita dapat untuk kat bawah tu, kita akan tambah semua. Jadi 384 tambah 40 tambah 1, kita dapatlah 425 untuk nombor perpuluhan dia. Okey. Baik. Next one, kita akan tengok penukaran nombor pelapanan kepada nombor perduaan. Okey. Yang ni kita akan rujuk kepada jadual. Nanti cikgu akan tunjuk jadual seterusnya di slide seterusnya. Okey. Bagi penukaran nombor pelapanan kepada nombor perduaan, adalah sistem pelapanan, kita tahu sistem pelapanan digit dia 0 hingga 7, maka 3 digit nombor perduaan bersama dengan 1 digit nombor pelapanan. Okey, kalau ada 1 digit nombor pelapanan tu, dia akan bersamaan dengan 3 digit nombor perduaan tau. So kalau contoh nombor 1, dia akan sama dengan 3 digit nombor perduaan. Tak kisahlah, untuk nombor 1 tu kita akan tengok dalam jadual berapa nombor dia, berapa nombor perduaan dia. Okey. Jadi cara penukaran dia, pecahkan digit-digit dalam nombor pelapanan, tukarkan setiap digit tersebut kepada nombor perduaan yang diwakilinya. Akhir sekali cantumkan semua sekali. Okey, kita akan tengok tu contoh. Okey. Alright, ni contoh dia. Ni yang warna orange tu adalah jadual yang cikgu cakap tadi. Contoh kalau dalam nombor pelapanan, nombor dia 0, so perwakilan digit dalam nombor perduaan adalah 000. Dia kena ada 3 digit. Okey. Jadi untuk sebagai contoh, nombor pelapanan yang kita ada sekarang adalah 132. Okey, 132. Alright. So, kita mula daripada kanan. Maksudnya kita mula daripada nombor 2. Kalau nombor 2 tu, berapa digit-digit dalam nombor perduaan dia? Okey, kita tengok dekat jadual, nombor 2, digit-digit dia adalah 010. Jadi kita tulis dekat atas nombor 2 tu, 010 dan seterusnya untuk nombor 3 dan nombor 1. Alright. Cikgu nak explainkan dekat sini leading zero. Maksudnya leading zero ni adalah nombor sifar yang ditambah semasa pengiraan nombor perduaan. Dalam penulisannya, ia tidak ditulis kerana tidak penting. So kita boleh abaikan bagi nombor perduaan dia. Okay, contoh untuk 132 tu, awak ambil dari nombor bermula daripada kanan. Okey, dari nombor 2 tu. Jadi awak tulis 010 110 1. Okey, depan 1 tu, 00 tu tak payah ambil. Kita abaikanlah. Jadi jawapan dia adalah 1011010. 010. Okey, untuk nombor perduaan dia. Okey. Seterusnya, penukaran nombor perduaan kepada nombor pelapanan, kita ada 2 kaedah. Kita ada 2 kaedah tau. Okey, yang pertama, kaedah pertama, kita kumpulkan 3 digit nombor perduaan dan tukarkan kepada nilai perlapanan. Okey, cara-cara dia, bahagikan digit-digit ni dalam nombor perduaan dan kepada kumpulan 3 digit bermula dari kanan. Okey, jika perlu, tambahkan sifar untuk membentuk kumpulan 3 digit untuk nombor perduaan tu. Setiap kumpulan 3 digit ditukarkan kepada nombor pelapanan yang setara dengannya. Okey, macam contoh kita boleh tengok kat sini. Okey, nombor perduaan dia adalah nombor ni. Kita bahagikan kepada kumpulan 3 digit. Okey. Lepas tu, kita masukkan bagi kumpulan 3 digit perduaan dengan nombor pelapanan yang setara dengannya. Okey. Okey, kat atas ni adalah nombor perduaan tu tau. Okey, lepas tu kita bahagikan kepada 3 digit untuk nombor perduaan tu. Jadi, berdasarkan kepada kumpulan 3 digit ni, kita akan dapat nombor pelapanan kita. Dekat bawah tu contoh, yang paling kanan sekali 110 bersamaan dengan
3 macam jadual yang kita tengok tadi lah pada slide sebelumnya. Okay, kalau 100 kita mula dari kanan 100 sama dengan nombor 1 dalam sistem nombor pelapanan. 111 sama dengan nombor 7. 100 sama dengan 1. Okey, so nombor pelapanan bagi nombor perduaan 111, 100, 1011 adalah 1713 nombor pelapanan. Okey. Okey, kaedah kedua. Tadi cikgu cakap dia ada 2 kaedah kan? Okey, kaedah kedua kita buat pengiraan pula. Okey. Pengiraan ni kita bahagikan juga, sama juga cara dia, kita bahagikan digit-digit dalam nombor perduaan kepada kumpulan 3 digit bermula dari kanan. Secara berkumpulan, setiap digit didarabkan dengan nilai tempat nombor perduaan dengan mengikut turutan. Ni kita darabkan dengan nilai tempat pula. Okey, hasil darab setiap digit dengan nilai tempat dijumlahkan. Okey, lepas kita dah darab tu, hasil nilai tu kita akan jumlahkan pula. Dan last sekali, hasil akhir digabungkan untuk mendapatkan nombor perlapanan bagi nombor perduaan tersebut. Okay, contoh kat sini, awak boleh tengok lah. Okay. First kali kita ada nombor perduaan ni, okay, kita bahagikan kepada kumpulan 3 digit. Kumpulan 3 digit. Lepas tu, kita cari nilai tempat bagi nombor perduaan tu. Kita bermula dengan 2 kuasa kosong bagi setiap kumpulan 3 digit tu. Kita mula daripada 2 kuasa kosong lah. Okey. Lepas tu, okey, kita tengok hasil darab dia pula. Hasil darab dia. Okey, 2 kuasa kosong adalah 1. Kan, 1 darab dengan 1 dapat 1. 2 kuasa 1 sama dengan 2. 2 darab dengan 1 kan? Okey, betul. 2 kuasa 2, 4. 4 darab dengan kosong. Betul. Alright. So, kita lepas hasil darab tu, kita akan tengok hasil tambah dia pula. Jadi 1 tambah 2 tambah kosong. Dapat 3 kat bawah ni. 1 tambah kosong dapat 1. Dan seterusnya. So, nombor pelapanan tadi adalah 1713 nombor pelapanan. Sama dengan kaedah 1 tadi kan. So, awak pilih lah awak suka yang mana. Awak suka kaedah 1 ke ataupun kaedah 2. Yang mana senang. Kaedah 1 tadi kita rujuk kepada jadual. Kaedah 2 ni kita buat pengiraan. Okay. Alright. Next one is kita tengok pada macam mana kita nak tukar pengukuran SQ kepada nombor pelapanan mengikut aksara yang diberi. Okey. Penukaran sistem nombor pelapanan tadi dah habis dah. 10 kepada 8. Perpuluhan kepada pelapanan. Pelapanan kepada perpuluhan. Perduaan kepada pelapanan. Dan seterusnya kan. Okey, cikgu dah ajar dah cara-cara dia. Jadi, seterusnya kita akan tengok macam mana kita nak tukar pengukuran SQ ni kepada nombor pelapanan mengikut aksara yang diberi. Okey, kita perlu tahu dan ingat satu byte tu, bukan bit, byte adalah kombinasi sama dengan kombinasi 8 bit yang boleh digunakan untuk mewakili sehingga 256 aksara yang berbeza. Tengok, banyak betul kan sistem nombor pelapanan yang boleh wakili aksara ni. Jadi set gabungan ini dikenali sebagai sistem pengukuran. Jadi kod utama SQ dalam nombor perpuluhan. Okey, jadi ianya perlu ditukarkan kepada nombor pelapanan. Sebab nombor pelapanan ni dia lagi simple tau. Compare dengan perduaan dengan perpuluhan. Okay? Okey, seterusnya. Okey, jadi penukaran ni daripada kod SQ kepada sistem nombor pelapanan ada 2 kaedah juga. Okay, yang pertama, kita bahagikan dengan 8 dan gunakan baki. Macam tadi yang cikgu tunjuk tadi. Kita nak tukarkan kepada sistem nombor pelapanan kan. So, kita bahagikan dengan 8 daripada sistem perpuluhan tu. So, penukaran aksara, kita tengok pada contoh tu. Penukaran aksara daripada kod SQ kepada nombor pelapanan kod SQ iaitu huruf P adalah nombor 66. Adalah 66. Tengok. Kod SQB adalah 66. Kita refer pada jadual lah. Okey.
kita gunakan kaedah bahagi 8 dan kita gunakan baki dia. Okey, 66 bahagi 8 dapat berapa baki dia kan? Okey, dah habis tu sampai ke bawah. Jadi, baki yang dibaca dari bawah ke atas akan menghasilkan jawapan 102. Jadi, aksara B dalam pengukuran SQ ni akan diwakili oleh sistem pelapanan dengan nombor 102. Alright. Okey. Kaedah yang kedua adalah merujuk kepada jadual kod ASCII. Okey, dalam buku teks ASCII tingkatan 2, awak boleh rujuk dekat lampiran A, muka surat 180. Kalau tak silap cikgu Okey. Di sini cikgu ambil contoh dalam buku teks juga macam mana penukaran aksara G daripada kod ASCII nombor perpuluhan. Okey, kod ASCII tu ada nombor perpuluhan kepada nombor pelapanan. Jadi kod ASCII G adalah 71. Okey. Okey, lepas tu kita rujuklah dekat dalam jadual tu. Kita cari nombor perpuluhan 71. Kita nampak nombor perduaan dia berapa, nombor pelapanan dia berapa dan aksara dia berapa. Okey. Aksara ataupun kita boleh terus pergi dekat aksara. Okey, kita nak tengok aksara G. Okay, nombor pelapanan dia terus kita dapat 107. Senang. Okay, next. Okay, hubung kait antara nombor pelapanan dengan kod ASCII dalam bahasa mesin. Alright, kod mesin ni adalah bahasa mesin yang terdiri daripada digit 0 dan 1. Okay, nombor perduaan tu lah. Binary code tu kita panggil. Okay, manakala bahasa atau cara komputer yang kita gunakan adalah C++, Python, Scratch, Java, Visual Basic dan lain-lain tu, ni adalah bahasa atau cara. Dia lain daripada bahasa mesin. So, mesin tak boleh nak baca bahasa ni secara langsung. Dia memerlukan penukaran bahasa atau cara tersebut kepada bahasa mesin. Okey, mesin akan gunakan kod ASCII untuk menterjemah bahasa atau cara tersebut supaya manusia dapat membacanya di skrin komputer. Okey. Kat skrin komputer kan kita akan nampak huruf apa semua tu kan. So benda tu bukannya kita tekan tu mesin boleh baca huruf tu. Mesin tak boleh baca bahasa atau cara ni. Dia kena tukar kepada kod. Dia kena tukar kepada nombor-nombor. Baru dia boleh baca. Okey. So kita akan tengok peta alih ni. Okey, contoh kita tekan berapa kunci untuk menghasilkan aksara. Aksara tu adalah huruf lah. Kita punya input. Seterusnya, isyarat elektronik kod ASCII nombor perduaan dihantar ke unit pemprosesan pusat melalui sistem bas. Okey. Seterusnya, selepas pemprosesan, kod ASCII ditukarkan semula menjadi aksara dan dipaparkan pada skrin monitor, iaitu kita punya output. Lepas tu, isyarat elektronik tersebut dihantar ke storan ingatan untuk disimpan. Okey. Satu aksara yang diwakili oleh satu siri nombor perduaan adalah pancang tau. Which is our binary code tadilah. Yang 01010011 tu kan. Okey. Maka ia ditukarkan kepada nombor pelapanan supaya menjadi lebih pendek, ringkas dan mudah dibaca oleh mesin. Oleh itu sistem pelapanan digunakan untuk memudahkan proses ini. Okey, kita tengok contoh slide Alright. Okey, ini adalah contoh perkataan tolong dari kod ASCII ASCII perpuluhan kepada nombor pelapanan. Okey, berdasarkan lampiran A, lampiran yang cikgu cakap dalam buku teks tadi, kod ASCII dalam nombor perduaan dan nombor pelapanan bagi perkataan tolong adalah seperti yang ditunjukkan berikut. Okey, kita boleh tengok. Okey, aksara kita adalah TOLONG. So kita tengoklah kod ASCII dalam nombor pelapanan tu pendek je kan? Okay, untuk huruf T. Kalau nombor pelapanan dia 124 sahaja. Kalau nombor puluhan tu memang kod ASCII tu memang guna nombor perpuluhan. So kita akan tukar kepada nombor pelapanan yang lagi simple, lagi mudah untuk dibaca. Dia pendekkan nombor perduaan tu. Jadi berdasarkan jadual di atas, perkataan tolong boleh ditulis dalam nombor pelapanan seperti ditunjuk tu lah 124, 117.
Lepas tu satu perkataan tolong mempunyai 6 aksara. Okey, aksara tu huruf lah. 6 aksara ini diwakili oleh 48 digit nombor perduaan dalam kod ASCII. Yang macam awak tengok yang warna hijau tu, kolom yang warna hijau tu. Manakala hanya 18 digit dalam perwakilan nombor perlapanan. Okey. Okey, terima kasih semua. Nanti kita jumpa untuk bab seterusnya dengan Cikgu Anissa. Dia akan ajar not sistem nombor per-16an. Okey, bye semua. Assalamualaikum.